Assalamualaikum, salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Dalam video kali ini kami nak bersembang lagi. Kali ini kami nak cerita tentang 10 motosikal sport touring paling laju di dunia. Kenapa sport touring? Nanti kita sembang. Seperti biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk support kami. Jangan lupa untuk Seperti biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng. Dan juga jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Nombor 1, BMW R1250 RS. Motor ni mungkin agak korang tak berapa nak dengar sangat sebabnya dia kurang popular. Malah di Malaysia sendiri memang jarang nak nampak atas jalan. Sebab bila cakap dengan motosikal BMW dengan keupayaan touring, kita lebih teringat pada BMW GS. Tapi R1250 RS ni juga sebenarnya dikuasakan enjin boxer 1254cc yang sama ada pada BMW GS. Dia sama je, cumanya reka bentuk dia memang agak berlainan. Dia memang nampak unik sikit. Sebab apa? Design dia nampak ala-ala superbike, tapi dia datang dengan ciri-ciri touring seperti handlebar yang tinggi dan menegak, seat yang lebih lebar dan rendah. Okey. Tapi motosikal ni memang cukup berkuasa lah, sebabnya dia dikuasakan ini sama dengan GS. Dia menghasilkan sekitar 136 horsepower dan 143 Nm torque. Top speed dia, yang tu yang paling penting dalam video ni, 201 km sejam. Jadi motor ni memang boleh capai 200 km, tak ada masalah. Cumanya dalam segmen ni, mungkin bila kata touring BMW, mungkin ramai akan pilih GS. Nombor 2, Yamaha Tracer 9 GT. Tracer 9 GT ni sebenarnya antara motosikal yang saya sendiri memang sangat-sangat suka. Saya dah pernah test motor ni. Pada saya, motor ni dalam segmen sport touring, dia memang agak underrated. Kalau bandingkan dengan model lain, dia memang CC dia atau engine capacity dia yang paling kecil lah. Dia 100cc. Dia adalah enjin sama, enjin CP3 daripada MT-09 890cc. Dia menghasilkan sekitar 115 horsepower dan 93 Nm torque. Di pasaran Malaysia, harga dia hanyalah 69,000. Jadi technically dalam 70,000. Tapi yang bestnya dalam sub 70,000 tu, korang dapat adaptive cruise control, ada quick shifter. Mana nak dapat ciri-ciri macam tu? Dan yang paling penting, dia punya suspension, semi-active suspension, electronic suspension pada motosikal bawah 70,000. Top speed dia sekitar 217 km sejam. Bayangkan masa tengah atas highway cruising tu, on je cruise control, korang akan enjoy motor tu. Tak perlu nak penat, nak pusing throttle dan sebagainya. Dan yang paling penting, macam saya cakap tadi, tarikan utama dia adalah features dia dan harga dia yang hanya bawah 70,000. Nombor 3, BMW K1600 GT. Yang ni chairman of the board bagi motosikal touring daripada BMW. Kalau korang rasa GS tu adalah motosikal touring yang paling agung sekali daripada BMW, sebenarnya tak. Kita ada K1600 GT, K1600 GT. Jadi motosikal ni dikuasakan enjin 6 silinder 1649cc, menghasilkan sekitar 160 horsepower dan 180 Nm torque. Torque dia memang tak boleh belah. Dia adalah motosikal flagship touring BMW, jadi dia kira yang paling atas sekali. Dia punya riding ergonomics dia memang sangat-sangat selesa. Itu adalah keutamaan utama penghasilan K1600 GT ni. Jadi sebab itulah design dia pun bukan selera semua orang. Mungkin ada setengah je yang akan suka dengan design K1600 GT. Tapi kalau tanya saya, dia memang sangat-sangat selesa. Dan dia punya spek pun memang cukup premium. Meter 7 inci, bapak besar kat depan tu. Electronic suspension datang secara standard. Dia walaupun motosikal tu nampak macam touring yang style abah-abah, tapi top speed dia memang tak boleh lawan. 243 km sejam. Bayangkan. Inilah baru kita kata sebuah motosikal sport tourer atau grand tourer yang paling epic sekali yang ditawarkan dalam pasaran motosikal global sekarang. Nombor 4, Moto Guzzi V100 Mandelo. Ini juga antara motosikal yang saya dah uji. Memang saya sangat-sangat suka. Kebetulan saya bawa motor ni daripada KL pergi ke Mat Daling balik ke KL sempena rimba red. Motor ni sebenarnya motor serba baru. Serba baru dibangunkan Moto Guzzi. Moto Guzzi selalunya lebih sinonim dengan motosikal retro dan klasik. Tapi ini adalah motosikal kira yang paling moden dihasilkan Moto Guzzi di Itali. Motor ni sebenarnya dikuasakan enjin yang serba baru.
Dia agak besar, 1042cc V-twin ya. Dan yang bestnya walaupun enjin dia agak besar, tapi dia adalah enjin yang sangat-sangat compact dalam keluarga Moto Guzzi. Dia menghasilkan sekitar 115 horsepower dan 105 Nm torque. Okey, saya dah test di atas highway LPT. Memang saya cakap kelajuan dia sangat-sangat stabil. Lebih 180 km sejam pun sangat-sangat stabil. Tapi on paper walaupun ditulis dia punya top speed sekitar 200-220 km sejam, tapi sebenarnya korang boleh pergi hampir 250 km sejam dalam 246 km sejam macam tu. Dan yang bestnya motor ni cukup unik, dia merupakan motosikal pertama yang ada adaptive aero. Kalau dekat bahagian tangki tu, dia ada satu panel dekat kiri kanan, dia akan terbuka bila mana korang lakukan kelajuan yang tertentu. Okey, dia baru akan buka. Dia seperti akan membantu meningkatkan aerodinamik atau membantu memperlahankan jentera bila korang perlu nak slow. Jadi kat situ memang antara ciri yang unik ada pada V100 Mandelo. Dia ada dua variant sebenarnya. V100 Mandelo datang dengan suspension biasa. V100 Mandelo S datang dengan electronic suspension. Jadi itu antara perbezaan kedua-dua model ni. Dan yang bestnya versi S dia ada quick shifter. Cumanya quick shifter dia tu walaupun pada motosikal yang moden, yang lahir pada tahun 2022-2023, tapi shift 1, gear 1, 2 dan 3 tu korang still kena tarik clutch lever. Kalau tidak, dia agak keras. Tapi operation pada gear 4, 5, 6 memang sangat-sangat smooth. Nombor 5, Yamaha FJR 1300. Motosikal ni saya rasa semua orang tahu kot sebabnya korang akan nampak atas jalan raya terutamanya dalam konvoi polis. Kebanyakannya PDRM yang pakai FJ 1300 ni sebab itu adalah antara pengguna utama model tu di Malaysia. Okey, model ni memang sangat-sangat popular. Sebab apa? Sebab walaupun dia besar tapi handling dia memang sangat-sangat bagus lah. Memang dia terkenal dengan handling yang cukup baik. Sebab tu pihak PDRM pun gemar pakai motor ni. Enjin dia 1298cc inline 4 menghasilkan sekitar 142 horsepower dan 134 Nm torque. Jadi horsepower dia memang sangat-sangat tinggi. Dan yang bestnya daya pecutan dia 0 ke 100 km sejam hanya 2.7 saat. Top speed dia 250 km sejam. Memang laju. Nombor 6, Suzuki GSX-S 1000 GT. Penuh nak sebut nama ni. Okey, motor ni juga memang antara motosikal yang kami suka lah. Okey, saya pernah bawa daripada KL ke Melaka dan balik ke KL. Saya bawa pilihan lagi. Memang motor ni bukan hanya berkuasa, malah selesa. Dia dikuasakan enjin K5 999cc inline 4. K5 adalah enjin yang dikenalkan Suzuki pada tahun 2004-2005 menerusi GSX-R 1000. Enjin ni saya suka sebab dia stroke dia panjang, jadi dia punya range torque tu itu memang ada sepanjang masa. Jadi saya suka bila nak pick up, overtake memang sangat-sangat best. Dia menghasilkan sekitar 150 horsepower dan 106 Nm torque. Dia punya jumlah kuasa tu memang lebih kurang je pada mana-mana motosikal yang pakai enjin K5 ni. Yang saya suka design dia. Kalau ikutkan Suzuki ni bukanlah datang dengan terkenal dengan design yang cukup futuristik, tapi pada GT ni design dia memang sangat-sangat unik. Dia nampak moden, okey. Dan design dia tu memang memfokuskan aerodinamik. Yang saya suka, pilihan saya, orang rumah saya pun kata ini antara motosikal tourer yang paling selesa dia pernah duduk. Dan yang paling best, dia memang boleh pergi jauh. Dia boleh pergi laju. Top speed dia 265 km sejam. Tak ada masalah. Nombor 7, Ducati Multistrada V4 RS. Mungkin bila saya sebut model ni korang akan rasa bukan Multistrada V4 ni segmen adventure ke? Tapi sebenarnya hakikatnya dalam keluarga Multistrada V4 dia ada banyak model. Kita ada Multistrada V4, kita ada Multistrada V4 RS, kita ada Multistrada V4S Rally, kita ada Multistrada V4S Grand Tour dan terbaru Multistrada V4 RS. Okey. Sebenarnya Multistrada V4 RS ni yang paling unik kalau compare dengan 4 lagi variant. Sebab apa? 4 lagi variant dikuasakan enjin Gran Turismo V4, enjin baru yang khas dibangunkan Ducati untuk motosikal touring. Okey, dia memfokuskan ketahanan dan sebagainya. Sebab tu enjin Gran Turismo V4 tu dia boleh pergi major service interval dia sampai 60,000 km. Tapi V4 RS ni unik. Dia tak pakai enjin Gran Turismo V4, dia pakai enjin Desmo Sedici Stradale.
V4, okey, 1103cc. Ini adalah enjin sama yang diguna pakai pada Ducati Panigale V4. Sebab itulah dia berada dalam segmen sport touring ni. Top speed, horsepower dia, kita sebut horsepower dulu. Horsepower 180 horsepower, 125 Nm torque. Top speed dia 275 km sejam. Tapi kalau tanya saya, dengan enjin Desmos Ricci Stradale daripada Panigale V4 ni, motosikal ni boleh pergi jauh lebih laju daripada tu. Jadi kalau tanya saya lah, nak bawa touring dengan pilihan mungkin tak selesa. Tapi kalau korang nak pulas, nak cepat sampai daripada sini KL ke Penang, tak kurang 2 jam je, mungkin Multistrada V4 RS ni adalah motosikal yang paling tepat untuk korang. Nombor 8, BMW M1000 XR. Tadi nombor 7 kita cerita tentang Multistrada V4 RS kan. Kenapa Ducati hasilkan Multistrada V4 RS ni? Inilah sebab dia. Sebabnya BMW memperkenalkan BMW M1000 XR. Okey, sebenarnya dalam market BMW kita ada S1000 XR, sebuah motosikal sport touring. Tapi BMW kata tak cukup. We need more power. Kita perlukan features yang lebih tinggi, spek yang lebih premium. Jadi kat sinilah wujudnya M1000 XR. Sebabnya M ni adalah division yang lebih sporty, lebih high end bagi BMW dalam dunia motosikal. Jadi M1000 XR ni dikuasakan enjin sama yang ada pada M1000RR. Flagship superbike BMW, enjin sama yang ada pada XR ni. Dia menghasilkan sekitar 201 horsepower dan 112 Nm torque. Diikutkan BMW M1000 XR ni adalah model ketiga dalam keluarga M selepas M1000R dan M1000RR. Okey, motosikal ni memang cukup unik sebabnya semua enjin yang ada pada model M ni dikuasakan enjin yang ada teknologi shift cam. Shift cam ni adalah teknologi variable valve timing lah, tapi bagi BMW dia orang gelarkan sebagai shift cam, yang mana valve tu akan berubah, akan adjust mengikut kadar kelajuan kita, sama ada kita slow dan laju, supaya kita tak ada rasa jerking dan sebagainya. Top speed dia, itu yang paling penting, 275 km sejam. Kalau on paper dia memang lebih kurang sama dengan V4 RS, tapi saya rasa kedua-dua ni dia lebih kepada kelajuan sejauh mana korang berani untuk tarik throttle tu. Nombor 9, KTM 1290 Super Duke GT. Sebenarnya dalam dunia Super Duke memang ada variant GT. Beza dia adalah dia punya rupa bentuk dia, design dan kelengkapan yang ditawarkan. Dia lebih memfokuskan keselesaan yang lebih baik berbanding Super Duke yang ada dalam market. Nama pun Super Duke memang super lah. Enjin dia 1301cc V-twin yang sama, enjin sama yang terdapat pada 1290 Super Duke R. Dia menawarkan sekitar 175 horsepower dan 141 Nm torque. Jangan terkejut, baru-baru ni KTM ada memperkenalkan enjin atau model baru Super Duke R yang dikuasakan enjin 1350cc. Kalau yang ni boleh hasilkan 175 horsepower, yang baru boleh hasilkan 195 horsepower. Tapi kita fokus yang ni dulu. Okey, dia features dia saya sangat suka. Dia ada semi active suspension, tangki dia pun agak besar, dan yang paling penting selesa. Jadi kalau korang yang nak gila-gila daripada Super Duke R tu, korang boleh beli Super Duke GT sebab yang ni sesuai untuk pergi touring. Top speed dia, yang ni cecah 300 km sejam. Dan nombor 10, Kawasaki Ninja H2 SX. Model ni saya rasa macam semua pun tahu. Okey, sebenarnya ni adalah model atau variant yang lahir daripada Ninja H2 dan H2R, tapi diorang sumbat dengan kelengkapan dan ciri yang lebih sesuai untuk touring. Enjin dia sama, enjin supercharged 998cc inline 4 menghasilkan sekitar 197 horsepower dan 137 Nm torque. Saya suka motor ni sebab dia agak stable. Saya pernah bawa motor ni pada kali terakhir pada tahun 2020-2021 tak silap saya. Okey, dia pakai steel trellis frame. Kalau tanya saya bawa orang rumah saya, dia cakap kalau banding dengan GT hari tu yang Suzuki, dia kata yang H2SX ni kurang selesa. Kalau tanya saya pun dia lebih, walaupun touring boleh bawa pilihan, tapi sebenarnya lebih sesuai kalau kau nak bawa seorang-seorang. Sebabnya dia punya seat belakang tu orang rumah kata dia kurang selesa sikit, dan rintangan angin jauh lebih kuat. Features lain dia ada electronic suspension, dan yang paling penting dia ada quick shifter. Quick shifter memang saya sangat suka sebab dia memang super smooth. Memang saya rasa kategori quick shifter sistem yang ada pada Kawasaki dan Ducati dia memang berada dalam kelas yang sama lah. Dan top speed dia berapa korang rasa?
top speed dia boleh pergi lebih 336 km sejam. Jadi sub 340 km sejam. Memang sangat-sangat laju motor ni. Saya rasa saya tak pernah pulas sejauh tu. Saya rasa saya berani dalam 270 km sejam saja waktu saya test tu. Tapi saya tak recommend untuk korang test. Itu adalah kami untuk uji kemampuan H2SX tu. Tapi memang dalam keluarga motosikal di luar sana, memang Kawasaki Ninja H2, H2R dan H2SX ni memang menawarkan kelajuan yang lebih 300 km sejam. Ada yang mampu pergi 400 km sejam, korang tahu tak? Jadi itu sajalah yang kami boleh kongsikan tentang 10 motosikal sport touring paling laju yang ada atas muka bumi ni. Kalau korang rasa saya ada tertinggal mana-mana motosikal, cuba korang komen di bawah. Tapi macam biasa, jika ini kali pertama anda singgah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng. Dan juga jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kami ada page baru di Facebook. Pastikan korang follow ramai-ramai yang tu juga.